baiknya kembalilah kepada Tuhanmu dengan berpuas hati, lagi diredai, serta masuklah ke dalam bahagia dan masuklah ke dalam surga. Di matahari dan cahaya, oh indahnya di pagi hari membawa kasih dan limpahan rezeki sebagai nikmat yang disyukuri, anugerah dari Yang Maha Pemberi, rasa jiwa di alammu. Betapa indah ciptaan ilahi, maha sempurna, bersusun rapi, sudah rencana. Usia jodoh dan juga rezeki, usaha jangan lama nyala, yakini rezeki tanpa bunda. Bangkitlah jiwa, binalah impian, berani berubah, cipta harapan. Jitukan usaha, pulangkan kemaluan. Ayo bersama jiwa ini auramu. Bangkitlah jiwa, binalah impian, berani berubah, cipta harapan. Jitukan usaha, pulangkan kemaluan. Ayo bersama jiwa ini auramu. Ayo bersama jiwa ini auramu. Ayo bersama jiwa ini auramu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam di channel TikTok JM. Okey, waalaikumsalam yang memberi salam di channel IG JM. Okey, dan juga waalaikumsalam untuk di Facebook page Aura Rezeki Malaysia. Okey, waalaikumsalam. Hai Yanti. Okey, JM ada lagi MZ. Okey, Zaki. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih kerana bersama JM. Okey, untuk hari ni actually kita kan mana yang baru bersama dengan JM setiap hari akan live di 3 channel, iaitu IG dan juga TikTok serta di Facebook yang mana jam 11 pagi bersama dengan JM hingga jam 12 tengah hari setiap hari dengan tajuk-tajuk yang berbeza. So alhamdulillah, syukur kepada Allah yang mana kita masih lagi dihimpunkan pada hari ini bersama dengan JM, bersama dengan anda semua yang bersama dengan JM. Masya-Allah
Terima kasih Allah ya atas izin dia, atas kebaikan dia, atas segala-galanya ya. Kalau tak ya, kita pun tak adalah nak bersua muka ya, kita pun tak adalah nak bersama sekarang ni kan. Okey, terlebih dahulu JM nak JM nak doakan ya agar kita semua dalam dakapan serta rahmat kasih sayang Allah kan. Kita sentiasa dalam pandangan Allah. Apa yang kita usahakan hari ni kita minta dengan Allah ya. Jangan sedikit pun ya kita lari daripada niat kita ya. Walaupun kita tak cakap pun dekat Facebook ya. Yalah pasal benda ni, tapi kita kena ingatlah, kita kena tahu yang mana apa yang kita buat hari ni untuk Allah sayang kita ya, untuk Allah suka kita. Ambilkan tisu satu. Okey, jadi terlebih dahululah JM nak ucapkan. Okey, kejap terlebih dahululah JM nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang bersama dengan JM. Panas. Bang tolong bukakan aircon tu kejap. Okey, panas sebab pakai baju merah hari ni. Jadi terlampau panas. Okey, so alhamdulillah ya, syukur kepada Allah yang mana kita hari ni masih lagi bersama ya. Okey, dan kalau kita tengok balik alhamdulillah ya, kita punya COVID case kita semakin menurun. Kita berdoa lah, banyak-banyak berdoa semakin menurun. Walaupun turun tu taklah banyak sangat, tapi alhamdulillah sekurang-kurangnya Jadi apa yang kita perlu buat, tanggungjawab kita, kita jaga diri kita bila keluar, bila perlu aja bila tak ada keperluan janganlah nak terhege-hege nak keluar kan. Okey, keluar tu boleh macam JM kan, macam dah bosan sangat duduk kat rumah, keluarlah, bawalah naik kereta, pergilah bawa kereta kan. Tapi bersiar-siar je, bersiar-siar aja, tapi tak turun pun tak turun pun. Just tengok-tengok pemandangan kan, untuk nak bagi kita fresh kan, asyik terperap je kat rumah kan. So tapi tak payah nak keluar, tak payah nak singgah-singgah beli-beli apa semua, tak payah. Kita keluar tu sekadar untuk kita dapat kita dapat suasana yang berbeza lah kan, sebab dah terperap sangat kat rumah kan, kita pun tak rasa tak best juga kan. Okey, itu tentang COVID. Jadi tak kisahlah kan, adalah yang cakap kenapa sektor pekerjaan kilang-kilang dibuka tapi masjid-masjid ditutup. Allahualam Kita bagi JM lah, JM ialah tidak memihak kepada siapa-siapa kan. Jika itu dah itu urusan kerajaan dan dia tahulah kan, jika buat macam ni apa akan berlaku, jika buat macam tu apa akan berlaku kan. Jadi kita JM ni memang tidak berpihak kepada mana-mana. Yang penting tak apalah, kita duduk dalam negara yang ada ada undang-undang. JM ikut ajalah kan. Lepas tu JM buatlah apa yang JM buat. Tak boleh buka pejabat, ya memang JM pun tak boleh juga buka pejabat. Tak ada juga orang kerja kan, duduk di rumah. Tapi kita nak buat macam mana? Takkan kita nak menadah tangan aja kan dengan Allah. Takkan kita nak alah berserah ajalah, dah kerajaan buat macam tu. Tak boleh lah, kita kena fikirkan sesuatu. Sebabnya hidup ini perlu diteruskan, perlu diteruskan. Jika hari ini rezeki kita memang Allah yang tentukan, tapi Allah nak tengok pada kita punya usaha. Jadi apa kita punya usaha? Jadi walaupun duduk dekat rumah, banyak perkara-perkara yang baik, banyak yang kita boleh menambah baik nilai kehidupan. Contohnya macam kita buat bisnes online, macam kita buat tak apalah, sekarang kita kenalah, walaupun tak tahu channel online tu macam mana nak buat. Walaupun hari ni
cuma buat offline, tapi disebabkan MCO ni kita kena berubah, kita buatlah. Sebab orang yang berjaya tu dia tak buat perkara yang biasa. Dia tak buat yang sama je setiap masa. Dia akan buat benda yang yang jarang-jarang dia buat. Itu orang berjaya. Dia memulakan sesuatu yang di luar kebiasaan dia buat. Macam JM lah kan, pada peringkat awal tahun 2015 buat bisnes, hanya ada Facebook sahaja kan, friend pun tak ramai kan, tak tahu nak cari friend, lepas tu tak tahu pula nak menjual kat Facebook macam mana. Dah tu tak tahu pula nak sign in page, tak tahu kan. Tak tahu nak buka IG, tak tahu, semua tak tahu. Tapi itulah, kita belajarlah. Kita jangan macam ni lah, senang je, hidup ni simple. Kita janganlah pandai-pandai sangat. Aus. Senyap. Dada tengah buat live, Okey, Aus duduk kat sana pergi belajar. Okey, so kita ni kalau pandai tak payahlah tunjuk pandai sangat kan. Kalau kita bodoh lah kan, usahlah tunjukkan kebodohan kita sangat-sangat. Bodoh, kita tunjuk bodoh bukan bererti kita bodoh. Kita bijak sebenarnya kan. Tapi hidup ni simple-simple je lah. Hidup ni sederhana je lah kan. Okey, alright, itulah pada peringkat awal JM pun tak tahu tu semua. Tapi Alhamdulillah kita buat apa kebiasaan yang kita tak pernah buat. So kita lakukan, insya-Allah. Jadi okey, terima kasih kepada semua. Okey, alright, betul, hidup perlu diteruskan. Duduk diam semua tajam. Okey, alright. Okey, terima kasih kepada TikTok sahabat-sahabat JM yang dekat TikTok. Salam perkenalan. Okey, sebelum JM nak lanjutkan lagi, tajuk JM pada hari ini, kenapa buat itu tak kena, kenapa buat ini tak jadi, buat bisnes tu tak jadi, buat bisnes tu tak jadi, kenapa mesti ada sebabnya kan. Marilah kita siasat sama-sama kenapa dan mengapa kenapa tak boleh jalan lancar perniagaan kita ni, kenapa, mesti ada sebabnya kan. Benda ni simple-simple tau, tapi memberi kesan kepada kelancaran rezeki kita. InsyaAllah JM akan kupaskan. Okey, terlebih dahulu JM ingin perkenalkan diri JM. Okey, saya JM. Okey, dikenali di Facebook, IG, di media sosial sebagai JM Miss Wan. Okey, JM tu nama saya, Miss Wan tu nama bapa saya. So boleh je panggil saya JM, panggilan manja saya JM. Okey, saya berasal daripada Banting, Selangor. Okey, mempunyai 14 orang adik-beradik, ramai. Kami daripada kampung-kampung. Bapa jual belacan sahaja, mak suri rumah dan saya anak bongsu. Alhamdulillah, saya bukan dilahirkan terus-terus di atas duit yang banyak, tidak. Walaupun bapa meniaga, tapi ketika itu bapa meniaga belacan yang dijualnya sekilo RM1.80 untuk membesarkan 4 orang anaknya. Tapi dan ada jugalah beberapa adik-beradik saya yang sekolah tak habis disebabkan kesusahan, disebabkan kesusahan lampau, mak ayah, jadi ada yang mereka di kalangan mereka tak habis belajar. So alhamdulillah, itu rezeki mereka. Dan hari ini saya sebagai anak bongsu, mungkin ada sebabnya, mungkin ada sebabnya Allah bagi saya pemikiran lebih, akal lebih, idea lebih, potensi diri lebih. Apa yang JM perlu buat adalah ialah ini anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan JM menerima dengan sebaiknya, menggunakan apa yang ada untuk membantu keluarga dan juga adik-beradik, insya-Allah, insya-Allah. Okey, so alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan JM mempunyai 3 orang anak, semua dah besar-besar. Yang besar pun dah 23 tahun, yang nombor 2 dah 20 tahun, nombor 3 dah 18 tahun. So JM berumur 44 tahun, masuk 45 tahun sebenarnya.
JM dilahirkan pada Januari dan pengalaman dalam bisnes. Okey, sekarang JM mengasaskan produk Aura Rezeki. Mengasaskan produk Aura Rezeki baru 7 tahun, dan sebelum ini JM buat bisnes, berpengalaman juga dalam bisnes tak lama, baru 18 tahun dalam dunia bisnes. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Tapi walaupun banyak pengalaman, 18 tahun pengalaman dalam bisnes, bukannya tiket untuk kita tidak belajar dan terus belajar. Pengalaman bisnes, walaupun dah banyak pengalaman bisnes, bukan tiket untuk kita rasa kita hebat. Bukan tiket untuk rasa kita semua betul. Bukan tiket untuk rasa semua kita dah lalui. Tidak. Hidup ini adalah proses pembelajaran bagi kita semua. Jadi laluilah proses-proses hidup ini dengan penuh riang ria, insya-Allah. Okay, right. So thank you yang bersama dengan JM pada hari ini, pagi ini. Alhamdulillah. Okay. Dan JM adalah pengasas bagi produk Aura Rezeki, produk yang berasaskan garam bukit. So alhamdulillah, JM bermula daripada tahun 2015 dengan hanya satu produk aja setahun. Ketika itu produk yang ni, dan hari ini alhamdulillah JM ada lebih 30 jenis produk di bawah rangkaian Aura Rezeki yang semuanya berasaskan garam bukit. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, dalam tempoh 7 tahun Allah bagi banyak dan banyak dan banyak, dan JM kena urus nikmat rezeki yang Allah bagi. Tak boleh urus santai-santai je, tak boleh urus lebih kurang je. Itu tanggungjawab JM untuk memberi kepada yang lain, bagaimana untuk menambah nilai baik kehidupan. InsyaAllah, itu baru mukadimah. Baru mukadimah. Sebelum tu JM nak minta anda semua yang bersama JM minta anda semua tolong sharekan video JM ni. Semoga ianya memberi manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang di luar sana, insya-Allah. Dan kita pun tak tahu, JM juga tak tahu ayat mana, perkataan mana yang boleh, yang Allah menjentik hati sahabat-sahabat kita yang mendengar dan melihat ni, untuk bangkit dan teruskan perjuangan mereka dan teruskan perjalanan kehidupan mereka. Sebab apa? Sebab sekarang ni ramai yang di antara kita dekat luar sana yang yang tadi itulah ialah yang kehilangan kerja kan, disebabkan ialah isu-isu COVID-19 kan. Lepas tu disebabkan kehilangan kerja, gaji mungkin dapat gaji separuh disebabkan tak kerja ni. Ini hari tu 14 hari bos kata okey 14 hari lah tak ada duit, tak ada gaji. Lepas tu sambung pula 14 hari. Masya-Allah, adakah bulan ni bos tak bagi gaji? Allahu Akbar. Jadi itulah kan, kita nak buat macam mana kan? Kita nak buat macam mana, tapi kita kena berfikirlah bagaimana, sebab hidup perlu diteruskan. Hidup perlu diteruskan. Takkanlah kita nak minta sana sini kan. Jangan JM sangat-sangat menjaga ni. Dulu JM antara orang yang suka meminta-minta. Bila tak cukup, bila tak ada, minta dengan orang, pinjam. Itu JM. Sebenarnya kan, bila kita minta-minta dengan makhluk ni, ya Allah, hilang rahmat kita dengan Allah tau sebenarnya. Tolong Cak. Hilang rahmat kita dengan Allah tahu, sebab kita dah minta dengan makhluk. Sepatutnya kita kena yakin, kita kena berusaha yang mana kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan makhluk. Ya Allah, JM sangat-sangat menjaga yang tu. Ya Allah, janganlah sampai aku ni meminta-minta dengan makhluk. Ya Allah, janganlah sampai, ya Allah, aku hanya minta dengan Kau, ya Allah. Macam tu. Jaga yang tu, jaga yang tu. JM bukan ustazah, JM bukan siapa-siapa, JM ni wanita biasa. Melalui pengalaman JM cuba kongsikan. Okey. Kenapa hari ni tajuknya, kenapa buat itu tak kena, kenapa buat ini tak jadi? Mesti ada sebabnya. Mesti ada sebabnya. Walaupun sekecil-kecil sebab, dia akan mengganggu
dengan rezeki kita, Okey, so alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, JM nak ulas untuk live semalam. Mungkin ada di antara anda yang semalam internet memang sangat-sangat teruk, Celcom memang sangat-sangat teruk. Tajuk JM semalam adalah saya baru nak buat bisnes. Macam mana orang yang baru nak buat bisnes. So jadi semalam JM cuba kupaskan sedikit, cuba refresh balik. Semalam apa yang JM ajar adalah apa pun kena yakin pada produk lah. Apa pun kena yakin pada produk, kena sharing testimoni, kena yakin pada diri, semua tu. Okey, sebelum tu JM nak minta budi bicara anda semua, untuk kita sedekahkan Al-Fatihah kepada sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita, saudara-saudara kita, saudara-saudara se-Islam kita yang sekarang ni sedang diuji dengan dengan penyakit COVID, Jadi kita doakan, kita sedekahkan Al-Fatihah. Semoga Al-Fatihah ini memberi penawar kepada mereka yang sedang sakit dan Allah sembuhkan serta merta sakitnya, bebas daripada COVID-19, Okey, jadi kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk siapa nama dia, untuk sahabat JM, okey, Jeffrey bin Waras, okey, dan juga mak beliau Mariona Kusnin. Jadi kita sama-sama doakan, kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk keduanya dan juga untuk semua yang JM sebutkan tadi. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbul Alamin. Alhamdulillah, terima kasih anda semua yang sudi sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka semua. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, berbalik kepada tajuk kita tadi, kenapa buat itu tak jadi, buat ini tak kena, semua-semualah kenapa buat tak jadi, Okey, cuba kita cek balik. Yang pertama kita cek balik niat kita. Niat kita. Kita buat untuk apa? Kita buat untuk apa? Of course lah kita buat nak duit. Mana ada sekarang ni main sistem barter kan. Kau ada gula, aku ada beras. Kau ambil lah gula, aku ambil lah beras. Tak ada, sekarang tak ada. Of course lah kita semua buat mesti kita nak duit. Okey, tapi macam ni pertama sekali apa yang kita kena tanamkan dalam hati dan jiwa kita, usah terpesong, usah ada sedikit pun lari niat kita yang mana, ya Allah, okey, aku buat ni atas niat kerana Engkau, kerana Engkau. Walaupun hari ni kita sibuk dengan target, kita sibuk dengan kejar duit, kita sibuk dengan dunia, kita sibuk, namun minta Allah kekalkan, minta Allah pelihara niat kita. Walaupun kita tak cakap dekat media sosial apa yang kita buat ni kerana Allah, okey, tapi niat kita Allah tahu, Allah sematkan dalam hati kita. Jadi kita sematkan, walaupun kita sibuk lah, kita cerita pasal okey hari ni orang ni restock berapa, hari ni restock berapa, hari ni restock berapa, tutup. Ada je kita sebenarnya kena ada je yang tulis dekat situ kan. Kita sebenarnya kena entahlah rahmat Allah ni, bukan nikmat Allah je yang kita kena macam itulah. Tapi tak kisahlah kan, sebab Allah melihat pada niat kita, sebab niat ni yang ada dalam hati ni orang tak nampak pun, orang tak nampak pun,
ya, dan dia tak boleh nak dinampakkan, hanya kita dan Allah sahaja tahu ya. Jadi betul, niat kita hari ni yang pertama sekali kita sematkan dalam hati adalah apa pun yang kita buat hari ni adalah kerana Allah. Apa pun yang kita hebat hari ni, apa yang kita hebat hari ni, apa yang kita dapat hari ni adalah atas izin Allah. Apa yang kita apa semualah yang kita ni kan, usah kita satu je, usah kita melebihi kehebatan Allah. Kita tak hebat, kita hanya biasa-biasa saja. Tapi dalam dunia yang nyata, dunia yang fana, yang sekarang ni kan, apa yang kita buat kita kena hebat. Apa yang kita buat kita kena hebat. Sebab apa? Sebab Allah dah tahu dah niat kita dalam hati. Tak payah nak cakap-cakap. Walaupun kita tak cakap-cakap, bukan bererti, walaupun kita tak tulis-tulis, bukan bererti kita lupa niat kita. Bukan bererti kita terpesong dengan apa yang ada dalam dada kita, niat asal kita ya. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat penting. Itu sangat penting. Dan kedua, kita kena tahu apa matlamat kita, apa target kita. Kita nak income berapa, semua kena tulis tu. Ya, JM pernah kongsikan sebelum ni. Ya, kalau hari ni anda nak buat bisnes, anda nak dapat RM1,000 untuk tambah-tambah untuk beli barang dapur, untuk beli pampers anak, untuk beli susu anak. Okey, anda kena tulis, anda kena ada target, anda kena niat kat situ, ya Allah, aku nak dapat 1,000 ni bulan ni ya Allah, untuk tambah-tambah beli susu anak, untuk tambah-tambah beli pampers anak, macam tu. Ya, kena niat itu kena ada tu, ya. Niat tu kena ada. Lepas tu pula kena niat tu, niat kena ada apa semua kan, memang. Sebab apa pun hari ni target kita adalah duit. Ada setengah orang, saya tak nak kaya. Dia kata, ada setengah orang lah cakap kan, saya tak nak kaya. Tapi impian saya, target saya nak hantar mak ayah saya pergi umrah. Saya nak hantar mak ayah saya pergi haji. Habis tu nak hantar tu dengan apa? Bukan dengan duit. Kenalah kaya kan? Kenalah kaya. Nak hantar dengan, kenalah, kalau kita tak ada duit, mak ayah kita terpacak je lah dekat airport tu, tak bergerak-gerak kan. So kena ada target. Hidup ni memang kena ada duit juga. Kena ada duit juga. Macam JM cakap tadi lah, kita bukan guna sistem batu-bata. Kita bukan guna sistem bata. Kau ada beras, aku ada gula. Aku nak gula, aku bagi gula, kau bagi aku beras. Bukan macam tu ya. Jadi kena betulkan tu. Kita punya mind setting ya. Apa pun kita perlukan duit. Ada benda yang tak perlukan duit ke hari ni kan? Even nak masuk toilet, nak masuk jamban pun, kalau dekat mana shopping mall tu, okey, dekat shopping mall tu kena bayar 10%, 20%. Kena duit juga. Kalau tak ada 10%, 20% tu macam mana nak masuk kan? Dah terburai lagi, terkencing kat luar tu kan. Sajalah gurau pagi ni. Okey. Lepas tu, okey, kita kena ada target jelas, kita nak apa, kita nak berapa setiap bulan, okey. Dan kita kena ada restu juga, ya, restu dekat suami kita. Restu suami kita ni, okey, restu daripada dari suami kita ni. Kita kena juga, benda ni penting tau untuk melancarkan rezeki kita, untuk melancarkan bisnes kita. Ya, satu masa dulu, okey, satu masa ketika dulu ya. Bila JM buat bisnes ni, okey, JM sangat-sangat mengenepi, sangat-sangat ketepikan suami tau. Just sembunyi-sembunyi tau. Buat-buat sembunyi, ada masalah sembunyi, pinjam duit orang sembunyi, semua sembunyi kan. Jadi macam mana nak dapat doa yang 100% daripada suami kan, kalau kita sembunyi-sembunyi. Sebab suami pun perlu tahu apa masalah kita, suami pun perlu tahu apa kelebihan kita, suami pun kena tahu apa kelemahan kita, supaya dia boleh bantu, dan supaya melalui doa-doa dia, okey, alhamdulillah, insya-Allah, okey, atas izin Allah lancarlah kita punya bisnes kita punya apa yang kita uruskan untuk setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kan. Pastinya doa kita perlu doa-doa suami ni. Jangan kita nak ketepikan suami. Kena walaupun suami tak menyokong ke apa ke kan. Tapi tak apalah, yang penting kita dah minta. Kita dah minta. Dia nak doakan ke tidak ke, yang penting kita dah minta dah. Kita dah minta. Okey, kita dah minta dengan suami kita. Tu penting, restu restu. Mana yang mungkin ada yang bujang kat sini, yang tak ada suami lagi, yang tak ada isteri lagi. Okey, mak ayah. Mak ayah tu sangat penting. Mak ayah tu kena santuni elok-elok. JM alhamdulillah
JM ni buat bisnes dulu, ya Allah selalu sangat minta duit mak. Ya Allah, betul. Ini cakap sungguh JM cakap sungguh-sungguh. Ni pengalaman JM. JM suka sangat minta mak. Sampaikan mak ni dah tua-tua kan. Bawa pergi tabung haji. Mak keluarkan duit mak. Masa tu, ya Allah 400 pun aku nak daripada mak tau. Ini cakap terus terang. Lepas tu bukan tu je tau. Okey, pinjam barang kemas. Pergi gadai untuk buat modal bisnes. Lepas tu dah tergadai pula. Tak boleh. Mak pula macam orang tua kampung ni, dia tak ada tanah yang banyak. Dia tak ada harta yang banyak tau. Tapi yang dia ada adalah barang kemas dia. Itulah harta dia yang paling dia sangat-sangat sayang. Itu orang tua. Tapi ketika itu bila JM pinjam barang kemas emak, pinjam. Lepas tu terlebur tau. Terlebur tak boleh nak ambil. Ya Allah, nak raya ni, mak nak pakai ni. Apa aku nak buat ni? Apa aku nak cakap ni? Memang mak frust ketika itu. Memang mak frust sangat. Sampaikan bisnes saya tak jadi. Tahun 2014 saya lingkup habis. Saya banyak hutang ketika itu. So, apa yang saya buat adalah saya perbetulkan balik hubungan saya dengan mak. Saya jumpa mak, saya minta maaf dengan mak. Saya banyak salah dengan mak. Saya berhutang dengan mak tak bayar. Saya jual barang kemas mak tak bagi balik. Ya Allah mak, aku minta maaf sangat-sangat. Dan aku minta doa mak. Ya Allah, aku sekarang susah sangat mak. Aku tahu kesusahan ni bukan sebab apa-apa. Sebab kesalahan ni adalah datangnya daripada aku sendiri. Minta doa mak. Masa tu JM Alhamdulillah JM duduk tak jauh daripada mak. Mak kampung Banting. Bangi ke Banting ambil masa 1 jam saja. So JM santuni mak. Ketika itu JM santuni mak setiap minggu mesti balik. Setiap minggu mesti balik. Walaupun ketika itu tak ada apa-apa, JM santuni mak. Ketika JM santuni mak, JM balik ni. Mak ni kan, mak ni cerita pasal mak lah kan. Mak ni dia tak minta apa-apa pun daripada anak-anak dia. Dia tak minta apa-apa pun. Tapi kan dia sebenarnya rindu dekat rengekkan kita. Rindu dekat manja kita. Contohlah, kita ingat balik waktu kita sekolah dulu. Kita balik rumah macam mana? Kita daripada jauh kita dah panggil, Mak, aku balik ni mak. Aku balik sekolah ni mak. Mak kat mana mak? Selagi mak tak sahut, selagi itulah kita jerit-jerit. Sebenarnya mak yang nak macam tu. JM cuba selami hati mak ketika itu pada tahun 2014. JM selami ketika itu hati mak. Dan JM buat macam tu. Bila JM balik ke rumah, JM akan kadang-kadang mak kat dapur kan, masak ke apa semua kan. JM akan balik, JM jerit-jerit, Assalamualaikum mak. Mak kat mana mak? Mak kat mana mak? JM buat yang macam tu. Macam sebab orang tua ni dia nak momen yang lama tu. Dia nak momen yang kita manja-manja dengan dia, yang kita panggil-panggil dengan dia. Itu JM buat. JM peluk-peluk, mak. JM kadang-kadang tu JM yelah, JM besar badan ketika itu kan. Jadi mak JM dia kecil je. So JM pegang mak kan. JM macam timang mak. Sampaikan dia, apa adik ni kan rimas lah apa semua kan. Ya Allah, itu yang mereka nak sebenarnya Itu yang mereka nak. Ya Allah, JM ni kalau sebut pasal mak memang lah. Dan ketika itu JM minta dengan mak, aku minta mak doakan aku. Aku buat bisnes tak jadi ni mak. Aku memang sekarang ni aku tengah susah mak, apa semua. Aku nak mak doakan aku. Apa yang mak cakap ketika itu? Mak kata, yalah, mak selalu doakan. Semua mak doakan anak-anak mak. Tapi masa tu JM cakap, Mak doakan mak sebut nama aku ni mak. Mak sebut nama aku mak supaya aku boleh kaya, boleh jadi jutawan, boleh tolong adik-beradik lain. Mak sebut nama aku ni mak tau. Mak sebut nama aku mak. Mak setiap doa tu mak kena sebut nama aku. Macam tu tau. Sebut nama tau. So lepas tu JM santuni dia orang tua ni kan selalu sakit kaki kan. Dia baring-baring, kita ambil minyak. Dia tak suruh pun Dia tak suruh pun kita usap-usap kaki dia. Kita urut-urut kaki dia. Kita urut-urut tangan dia kan. Macam tu kan. Kita urut-urut kaki dia, kita urut tangan dia. Sambil-sambil tu sembang-sembang. Ya Allah, seronok sangat. Mak JM ni dia suka tidur, suka baring tiarap tau. Sambil-sambil tu kita sembang-sembang lah. Sembang-sembang, peluk-peluk macam tu kan. Allahu Akbar. Momen tu momen yang tak dapat JM nak gambarkan. Dan Alhamdulillah bila kita santuni mak kita, bila kita menjaga hati mak kita, bila hati mak kita ni dah terubat dengan rasa apa ni, kita tak boleh tahu. Walaupun mak ni dia ada rasa sikit je, rasa hatinya tu rasa rasa macam apa maksudnya tersakit tu, tersakit oleh
Susah nak lancar tau rezeki kita. Jadi alhamdulillah, syukur kepada ya Allah, magicnya ya. Doa-doa mak ni ya, magic sangat. Ya Allah, tahun 2015 awal tahun JM dapat produk garam mandian Aura Rezeki. Ketika itu lagilah JM balik santuni dia, JM balik minta doa dia, JM telefon dia. Kalau mesti balik tau, mesti balik. Sebab mak ni jenis yang bila tak balik dia akan adik kat mana? Adik sibuk ke? Bukan apa, mak ni kan kalau tak dengar, kalau hanya dengar suara je tak puas, kalau tak pandang muka, dia kata. Allahu Akbar. JM bila dia cakap macam tu je, JM akan cancel semua appointment apa semua dan terus balik. Dan terus balik untuk dapatkan dia. Macam itulah JM santuni mak JM ketika itu. Dan alhamdulillah di akhir-akhir hayat dia ketika itu, masa tu umur dia dah 80 lebih tahun, Allah bagi JM nikmat rezeki yang banyak. JM belikan barang kemas untuk mak. Ya Allah, korang tahu tak, barang kemas yang JM belikan untuk mak ni, sampaikan adik-beradik marah sebabnya. Ya Allah, dia kata, "Dek, tak payahlah beli banyak sangat. Kau dah lah beli barang kemas untuk mak. Lepas tu besar-besar lagi. Mak dah kat rumah dah lah sorang-sorang dengan bapak je kan. Dengan adik-beradik yang lain semua ialah jauh-jauh kan." Dia kata, "Takut akak, Dek, sebab banyak sangat kau beli." Mak ni suka. JM suka dengan mak ni. Memanglah JM suka dengan mak ni. Bila kita bagi dia hadiah, dia akan pakai semua. Walaupun banyak macam tu, kalau rantai ni kan bertingkat-tingkat, dia suka sangat. Dan iyalah, itu memang dia suka. Barang kemas tu adalah barangan kesayangan dia. Jadi JM apa tahu, JM tebus balik kesilapan JM, nak ambil hati balik mak JM. Ya Allah, memanglah setiap ada je duit JM beli 25,000, 20,000, 11,000, 15,000 untuk mak JM beli. Biarlah dia suka. Alhamdulillah, JM rasa berlapang hati tahun 2 tahun yang sudah masa tu dah nak dekat bulan puasa. Masa tu ialah seminggu ke lagi nak puasa. Okey, Allah sayang kat mak, Allah ambil mak ketika itu. JM sangat-sangat berlapang dada. Sangat-sangat berlapang dada. Sebab apa? Sebab aku dah bagi dah untuk mak. Aku dah bagi dah untuk mak. Mak teringin nak aircon, beli aircon. Mak teringin nak lantai bermozaik, JM buatkan mozaik rumah untuk mak. Mak teringin nak apa, walaupun mak tak cakap tapi JM faham. Walaupun mak tak cakap, JM faham. Allahu Akbar. JM sangat-sangat alhamdulillah, syukur, terima kasih Allah. Sebab apa? Sebab JM sempat membahagiakan mak. Kalau pasal duit tu memang tak usah cakap lah. Setiap kali balik mesti tebal lah bagi mak ayah. Mesti tebal, bukan sikit-sikit duit. Sampaikan adik-beradik lain kata, "Ya Allah, janganlah bagi banyak sangat. Kau nak bagi masuk je lah bank terus." Tak apa kak, sebab mak dengan bapak ni tak pernah nak rasa pegang duit yang banyak. Mereka susah daripada dulu. Mereka susah daripada awal lagi nak besarkan kita. Mereka tak pernah rasa pegang duit yang banyak. Ini 10,000, ini berapa ribu, ni 5,000. Tak pernah pegang. So tak apa, bagi dia rasa pegang. Itu cara JM. So alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah yang mana JM dapat membahagiakan mak JM, arwah mak JM. Dan sebelum MCO tu, JM dapat bahagiakan bapak JM untuk bawa umrah, adik-beradik JM untuk bawa pergi umrah. Masa tu ada beberapa, ramailah, lebih kurang dalam 6 ke berapa orang masa tu JM sponsor, dalam 19 orang lah masa tu JM bayar JM sponsor untuk umrah tu dalam 19 orang macam tu lah. Alhamdulillah, syukur. Bukan nak riak, nak tunjuk JM ni bagus, JM ni hebat, bukan. Apa pun yang kita buat hari ni, kita kena santuni mak ayah kita. Hari ni tak ada duit banyak, tak apa, just call dia, beli. Dia tak minta, mak ni tak minta duit kita. Mak tak minta duit kita. Sekurang-kurangnya kita faham, kita bagilah RM50. Kita ada RM50, kita bagi RM50. Sebab tu bagus je bila kita ada duit kita sendiri. Kita tak minta-minta suami kita untuk bagi mak ayah kita. Kita tak minta-minta. Sebab tu JM sangat-sangat sangat-sangat menyarankan anda semua sahabat-sahabat JM yang perempuan ni, yang wanita-wanita ni, bersungguh-sungguhlah bila melakukan sesuatu. Bersungguh-sungguh bila melakukan sesuatu.
Kita kena sungguh-sungguh. Kita kena sungguh-sungguh buat. Kita kena sehabis baik buat Kalau hari ini bagi 100%, kita kena bagi 110% untuk kesungguhan kita untuk kita buat. Jadi JM menyeru sangat-sangat kepada anda semua santuni mak ayah kita. Sebab apa? Sebab rezeki kita, kelancaran rezeki kita atas doa-doa mereka suami dan juga ibu ayah kita, insya-Allah Jadi yang itulah kita minta restu kita minta suami dan ayah. Okey. Dan seterusnya cara kita melayan tim kita. Itu pun penting juga. Bila anda ada buat bisnes kan, anda buat bisnes, anda kena layan sebaiknya customer kita, tim kita anda kena layan. Tak boleh tahu. Kejujuran tu sangat penting. Jujur dan amanah tu penting. Kalau hari ni ada baki RM1, pulangkan. Kalau dia kata tak apalah, yang RM1 tu untuk akak bagi je kau. Next time kena top up. Mungkin kena top up kot. Jadi You pakai bil. You pakai bil. pakai bil kan. So taklah, mungkin kalau tak ada wifi sini dia akan boleh ambil yang tu. Kan boleh tekan dua-dua. Okey, so yang itulah Jadi tanggungjawab kita kepada tim. Tim kita, customer kita. Ni penting juga tau. Tak boleh kalau harga hari ni, harga kita jual barang harganya RM40, kena cakap RM40. Jangan kita kata harga dia RM40, lepas tu kau kata RM45. Tu dah tak jujur dah dengan customer. Itu pun dia ambil kira. Kenapa kita buat bisnes tak jadi, tak kena, semua-semua tak jadi, tak kena. Kena check balik ni. Check balik apa yang kita buat. Sahabat-sahabat semua, benda ni bukan boleh diremeh-temehkan Ini untuk kelancaran rezeki kita. Kenapa? Mana ada di antara kita yang buat bisnes susah sangat. Buat bisnes susah sangat, sukar sangat laluannya. Nanti Allah dah bagi-bagi, lepas tu dia turunkan lagi, dia ambil, Allah dah bagi banyak-banyak, dia sikitkan lagi. Anda kena check. Anda kena check diri ni. Bukan anda kena check, oh ini founder tak bagus ni. Ini syarikat dia ni tak bagus ni. Ini produk ni memang tak boleh ni. Ini produk ni, itulah produk ni. Kita selalu menyalahkan orang lain. Kita selalu melihat kesalahan orang lain. Tapi kita tak pernah untuk melihat diri kita sendiri. Kita tak pernah nak check diri kita sendiri. Adakah kita buat, kita servis customer kita tu dengan cara yang baik, yang betul? Adakah kita servis tim kita tu dengan cara yang betul? Kita kena check juga sebab itu adalah punca segalanya. Punca segalanya, rezeki mudah, rezeki lancar Jadi kita tengok ini tak, hari ni walaupun kita ada tim yang apa? Yang krik-krik, yang alahai bagi kita sale pun tak seberapa ni. Tak apalah, jangan mengata pula. Jangan mengata pula. Jangan pilih kasih pula. So kena seimbang ni. Kena seimbang. Mungkin dia ada sebabnya kenapa dia buat macam tu, kenapa sale dia sikit. Kena tanya ni. Kena tanya kita selaku ketua. Dia nak cakap ketua ni, asal kau buat bisnes, lepas tu kau adalah ejen-ejen kau, itu dah dikira ketua lah kan. So jadi kena tahu ni, kena tahu ni, kena jaga tim kita ni. Jangan disebabkan dia buat sikit, dia buat banyak, kita pun lebihkan yang banyak. Yang sikit tu kita tak buat. Kita kena sama rata Kita kena sama rata. Dan cara servis kita ni, ini yang paling selalu JM takuti, yang sering JM khawatiri adalah tentang postage ni. Tentang postage. Kadang-kadang kita kan benda tu tak ada postage pun, tapi kita charge lagi berganda. Lepas tu kadang-kadang sewa lori ni, sama-sama ni. Okey, contoh, okey, saya sewa lori satu daripada JB ke Bangi berapa. Lepas tu contoh 600 sewa lori JB ke Bangi. Lepas tu ada pula kita punya sahabat kita ataupun kita punya stokis kita dekat mana, dekat Muar, contohlah dekat Muar antara Bangi ke Muar tu charge berapa, kita bahagilah kat situ kan. Janganlah kita dah lori tu charge kita 600, kita pun charge dekat
dekat yang tim kita tadi, stokis kita tadi pun 600. Dah 2 kali ganda kat situ, anda dapat keuntungan apa? Keuntungan angin-angin tu. Itu pun bahaya. Itu pun bahaya. Kena cek balik tu. Cek balik tu. Ya Allah, banyak JM dapat aduan banyak. JM dapat aduan banyak. So tak jujur dekat situ. Lepas tu pula contohlah. Contoh adalah di antara ejen-ejen kita ni yang nak beli produk garam, produk apa-apalah, bukan garam pun, produk apa-apa. Okey, lepas tu lah budak tu ejen kita tu dah bank in dekat kita ni. Dia nak beli 10. Contohlah 10 botol garam lah. Since JM mengusahakan garam, JM tunjuklah produk JM. Okey, contoh beli 10 ni. Dia kata, "Alah hai, dah bank in dah semua, dah bank in duit." Lepas tu, "Alah hai, apa ni, saya ada stok 5 je lah. Yang 5 tu nanti bila dah ada stok saya bagi, boleh tak?" Okey, ingat balik tau. Ingat balik tau, yang kita masih lagi hutang ni. Duit kita dah dapat, kita dah makan ni duit ni. Kita masih lagi hutang dekat ejen kita tu 5. Ingat balik tau, bila dah dapat. Lepas tu ini tak, kadang-kadang terlupa. Terlampau sibuk sangat, ejen ramai sangat, terlupa. Ejen tu tanya, hari tu kan ada 5 lagi tau, produk saya yang akak tak bagi. Ya ke tak bagi? Akak dah bagilah. Mati-mati dia kata dah bagi. So tu tak boleh tau macam tu. Tak boleh. Tak boleh sangat. Macam tu. Kena cek balik ni. Kena cek balik. Itu yang nampak. 5 yang nampak. Yang kecil-kecil mungkin ada dia order termasuklah lipstick 2, yang merah ke, yang pink ke, tiba-tiba yang merah tak ada. Lepas tu lama sangat kau tak bagi-bagi. Lepas tu bila dia tanya, dah bagi dah, hari tu dah bagi dah. Tak boleh macam tu tau. Kena jujur dan amanah ni. Dalam bisnes ni kena jujur dan amanah. Okey, kena jujur dan amanah. Betul tu kan. Untuk kepuasan kita, kena jujur dan amanah, cara kita layan tim kita, okey, cara kita cara kita serius dengan tim pun ke tidak ni pun kena juga, contohlah bila tim anda ada restock kan. Okey, ni cakap JM cerita ni pasal restock. Bila tim anda ada restock banyak. Okey, lepas tu anda pun happy. Happy sebab tim restock. Ingat kita masih ada lagi tanggungjawab. Tanggungjawab kita kepada tim. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab lah. Tunjukkan cara bagaimana dia nak jual, bagaimana dia nak kembangkan perniagaan dia. Itu tanggungjawab kita ni sebagai ketua. Bukannya kita seronok bila dia restock. Kita happy bila dia restock. Kita wah bestnya, hari ni sale aku banyak ni. Happynya. Belum tau, belum cukup lagi tau tanggungjawab tu. Kena tanya kabarnya, kena tanya apa yang kita perlu buat. Sebagai ini tanggungjawab ni. Sebab apa? Sebab once bila kita tak buat yang tu, tim mula pertikaikan, tim mula mengata-ngata pasal kita. Itu susah tu rezeki nak lancar. Tengok balik kat situ. Tengok balik ni. Leader-leader ni tengok balik. Tengok balik. JM hari ni bukan cerita pasal orang lain tau. Sebab JM sendiri pernah mengalami pada tahun 2016 yang mana ketika itu Allah bagi JM banyak juta-juta setahun. Bukan retail tau, tapi restock tau yang masuk dalam akaun. Sampaikan bila JM minta accountant datang, JM bayar. Dia kata, "Puan jual apa ni? Juta-juta ni, banyak masuk duit ni." Macam tu tau. Sampai dia tanya JM jual apa? Jual garam je. So ketika itu bila JM tak urus rezeki JM, bila JM tak urus tim JM, bila JM tak buat tanggungjawab JM, Allah rentak pada tahun 2017 daripada ratus ribu sebulan, JM cuma dapat 50,000, 60,000 je sebulan. Korang bayangkan. Alhamdulillah lah. Sebab JM ni dah ada pengalaman pasal hutang. Dulu bisnes hutang. Tapi kali ni bila buat bisnes Aura Rezeki tahun 2015, JM memang takut untuk berhutang. Tak ada hutang pun. Dengan supplier tak ada hutang, dengan bank tak ada hutang, dengan orang tak ada hutang. So clear. Jadi bila clear, bila Allah ambil balik, dia bagi sebulan 60,000, Alhamdulillah, masih lagi tersenyum. Bila tersenyum, tengok hikmah dia. Kenapa hari tu bagi banyak? Kenapa Kita ditahu, alah biasalah JM, bisnes ni
ada naik, ada turun. Kita selalu macam tu kan. Tapi kita tidak melihat betul-betul dengan mata hati kita yang mana kenapa Allah bagi naik dan turun tu supaya kita berfikir, kita perhalusi, kita ada hikmah dia tu, apa yang kita kena buat sepatutnya. Kat situlah JM dapat jawapan. Sebenarnya aku tak urus tim aku betul-betul. Aku ada customer, aku tak educate betul-betul. Aku ada agent, aku tak educate betul-betul. Aku kata tak apalah, buat je. Buat je, buat apa yang Allah suka. Allah pasti bagi apa yang kita nak. Buat je, serah je pada Allah. Bila kita cakap buat je, serah je pada Allah tu betul. Tapi kita tak tunjukkan cara bagaimana perjalanannya tu pun dikira juga. So ketika itu JM dapat jawapan Allahu Akbar. Aku tak tunjuk rupanya, tak tunjuk betul-betul, tak educate mereka, tak nampak, tak cuba untuk jelaskan impian mereka, tak cuba capaikan matlamat mereka. Daripada situ JM mula apa? Mula tahu kesilapan kat situ. So jadi sekarang JM ubah balik. Ubah balik. JM nampakkan target, JM bagi target, nampakkan matlamat mereka, apa yang nak dicapai. Okey, JM adakan kelas-kelas bimbingan secara percuma, kelas-kelas berniaga secara percuma. JM buat, JM tunjukkan. So bila tanggungjawab kita dah buat ni dan tim kita masih lagi macam tu juga, itu bukan salah kita. Itu bukan salah kita. Kita dah lakukan tanggungjawab kita. Okey, cukup. Yang tu untuk hari ini. Kenapa buat itu tak jadi, buat ini tak kena? Kenapa? Cek balik diri. Jangan cek orang lain. Jangan suka nak menuding jari kepada orang lain. Tapi tudinglah jari sendiri ni. Supaya kita tahu kat mana kesilapan kita. Okey, apa yang kita tak betul uruskan. Okey, so terima kasih kepada semua yang bersama dengan JM. Dah jam pun dah nak menunjukkan pukul 12. So terima kasih banyak-banyak. Esok kita punya tajuk adalah leader kena selalu bersedia. Anda dah tahu kan? Mula-mula hari Isnin hari tu tajuk JM. Okey, dia baru nak mula bisnes. Macam mana? Kan? Okey, JM dah kongsikan. Hari ni Selasa Hari ni Selasa. Tajuk kita, alah JM dah buat dah ni JM. Buat itu tak jadi, buat ini tak jadi. Maksudnya dia dah orang baru ni, mulakan bisnes tapi tak jadi. Kenapa? So JM dah kupaskan hari ni. Besok JM akan kupaskan leader perlu sentiasa bersedia. Daripada tahap apa? Tahap macam-macam, mental lah, image lah dan sebagainya. So jumpa besok jam 11 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, JM minta maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki. Minta tolong sekali lagi sharekan live video JM ini. Semoga dapat lagi mereka di luar sana untuk bersama dengan JM. Samalah juga terima kasih kepada semua yang berada kat TikTok. Hai. Walaupun JM tak sebut nama sebab memang tak nampak kau. Memang tak nampak sebab kecil sangat. Jadi terima kasih TikTok, terima kasih semua yang ada dekat Instagram, terima kasih semua yang ada dekat Facebook. Okey, JM doakan semoga Allah pandang usaha kita, rezeki kita lancar, semoga kita istiqamah dalam melakukan kebaikan kita jaga niat kita insya-Allah. Kita doakan semuanya, kita doakan kawan-kawan kita insya-Allah. Semoga Allah makbulkan niat dan hajat kita insya-Allah. Okey, amin. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.